kerana selalu mengingatkan cikgu, almaklumlah cikgu kau ni banyak dia punya apa? Dia punya perancangan sampai lupa benda-benda asas. Terima kasih banyak Shirley. Okey. Baik. Pembentukan yang pertama, pembentukan sistem persekutuan, yang kedua kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan yang ketiga kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kerjasama tu, dan yang keempat oh ya ke Jauza. Okey, tak apa, tak apa. Dan yang keempat iaitu faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan, dan cikgu letakkan di sini. Ini sebenarnya adalah nota yang cikgu buatlah untuk memudahkan. Mungkin pada bulan 5 ataupun mungkin bulan 6 selepas raya ke apa semua, mungkin cikgu akan buat satu bengkel fizikal. So cikgu kena bersiap ya, iaitu dengan membuat nota-nota sendiri dan juga pelbagai lagi untuk cikgu buat bengkel SPM dan juga menjelang percubaan. Yes, jadi cikgu kena buat nota sikit lah kan, untuk membantu para pelajar. So hari tu kita dah belajar tentang pembentukan sistem persekutuan, di mana inilah yang kita pelajari secara umumnya tentang pembentukan sistem persekutuan bermula daripada 1895 iaitu Konfederasi Negeri Sembilan, gabungan semua negeri daerah, dan juga kita tahu bahawa inilah kita kata persekutuan yang pertama di Malaysia ya, iaitu Konfederasi Negeri Sembilan, yang mana kita tahu ada Martin Lister sebagai residen pertama. Kemudian 1896 setahun kemudian Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu iaitu gabungan 4 negeri dan juga diketuai oleh Residen Jeneral. Kemudian pada tahun 1927, okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan sekali lagi dibuat untuk apa? Untuk memperkemaskan tadbir urus Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu tadi. Dan ini telah mengukuhkan kedudukan British dan seterusnya membawa kepada Malayan Union iaitu gabungan NNMB, NNMTB dan juga NNS, dan ditadbir oleh Governor General pada tahun 1946, tetapi gagal diteruskan kerana dibantah oleh Sultan dan juga orang-orang Melayu. Kemudian 1948 Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union, okey, dan juga 1957 Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan di sinilah bermulanya pemerintahan yang di-Pertuan Agong dan juga ada amalan raja berperlembagaan serta demokrasi berparlimen, dan yang terakhir pada tahun 1963 di mana Persekutuan Malaysia menggabungkan 11 buah negeri dan juga Singapura, Sabah dan Sarawak. So ini secara umumnya lah pembentukan sistem persekutuan di negara kita. Ini yang kita telah pelajari pada kelas yang lalu. Dan sekarang ni cikgu masih lagi dalam sedang membuat tentang pembahagian kerja, pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. InsyaAllah kalau katakan nota ni semua dah siap nanti, insyaAllah cikgu akan share dengan kamu semua ya. Tapi dengan syarat, iaitu cikgu akan share kepada para pelajar yang memang stay dalam kelas lah. Siapa yang bulan 4 dah keluar apa semua kan, bye-bye. Tak dapatlah nota, bye-bye. Okay, so itulah sedikit sebanyak. So hari ini kita nak lihat tentang pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, baik. So sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, okay, ada apa-apa soalan nak ditanyakan tak? Ada apa-apa soalan nak tanyakan? Naili? Mungkin juga Umira. Tak ada Okey. cikgu. Okey, tak ada kalau dah balik asrama macam mana nak join kelas? Okey. Kalau nak join kelas boleh je sebenarnya. Iaitu kalau kamu bawa phone lah. Kalau tak bawa phone tak dapat lah. Boleh Aisyah? Tak apa, tak apa. Nanti kita akan lihat macam mana. Okey. Baik. Kita nak sambung. Okey, tentang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. So hari tu kita sampai sini tak kan? Kita nak baru masuk nak ke sini kan? Okey. Kita nak lihat di sini iaitu berkaitan sebenarnya pentadbiran negara kita ni sebenarnya terbahagi kepada tiga peringkat di sini, iaitu kita kena ada apa tahu? Iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Sorry, tiga.
Dan kalau kita lihat ada berlakunya pembahagian kuasa di mana dalam perlembagaan telah diberitahu ataupun telah termaktub, okey, untuk memperuntukkan kuasa yang khusus, maknanya kuasa yang khas kepada kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Meliputi kuasa undang-undang dan kuasa pemerintahan, dan pembahagian kuasa ini antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni, apa tujuan dia? Apa dia punya matlamat dia? Supaya licinkan perjalanan sistem persekutuan. Itu satu. Dan satu lagi untuk mengelakkan tersekat-sekat. Inilah bila buat air kopi sendiri. Kerana wife cikgu tak ada. Dia pergi rumah baru, kemaskan rumah baru. Okey, baik, kita sambung. Baik, pembahagian kuasa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, tujuan dia pertama licinkan perjalanan sistem persekutuan, dan yang kedua elakkan masalah antara kedua-dua kerajaan ini. Nak elakkan permasalahan dan juga nak licinkan perjalanan. Okey, jadi itu sebab pembahagian kuasa. Sebenarnya kalau kita lihat pembahagian kuasa ni memang berlaku sejak daripada zaman sekolah lagi, di mana kalau kamu lihat guru kelas kamu pastinya akan memberikan tanggungjawab kepada beberapa orang dalam kelas kamu. Contohnya sebab itu diletakkan jawatan, okey, seperti ketua kelas, kemudian penolong ketua kelas, kemudian ketua kebersihan. Masing-masing ada bidang kuasa masing-masing. Jadi, walaupun ketua kebersihan ini sebenarnya dia memang ketua kebersihan, tapi kemungkinan besar dia juga boleh menyelaraskan kerja-kerja untuk dilakukan oleh penolong dan juga ketua kelas. Ada juga ketua kelas yang boleh selaraskan kerja-kerja yang perlu dibuat oleh penolong dan juga ketua kebersihan. Tapi bab kebersihan, ketua kelas tak boleh kacau ketua kebersihan. Nampak tak? Pembahagian kuasa yang berlaku dalam kelas kamu. So begitu juga di peringkat kerajaan. Dia bahagikan kepada kuasa persekutuan, kuasa negeri dan juga kuasa kerajaan tempatan. So kalau kita lihat secara umumnya, kuasa lebih besar diberikan kepada peringkat persekutuan lah, untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang lebih kuat bagi menjamin apa? Untuk apa? Untuk jamin kestabilan dan juga kemajuan negara. Sebab persekutuan ni akan memikirkan segala-galanya yang berkaitan dengan peringkat negara. Kalau kerajaan negeri, dia peringkat negeri dia saja. Tapi kalau kerajaan persekutuan, kena memikirkan peringkat seluruh negara. Sebab itu kuasa persekutuan lebih besar. Okey. So, tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan. Sebaliknya, kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Dan kita tahu bahawa dulu kerajaan persekutuan adalah di Kuala Lumpur, kemudian telah dipindahkan ke Putrajaya. Dan ini kita telah lihat. Dan kita teruskan dengan kuasa kerajaan persekutuan. So, kuasa kerajaan persekutuan ni ialah institusi yang mempunyai kuasa tau. So, dia adalah institusi yang mempunyai kuasa untuk buat undang-undang bagi seluruh Malaysia, iaitu Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan ini meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Sebagai apa? Kalau dalam perlembagaan persekutuan, kuasa-kuasa kerajaan persekutuan ini dipanggil senarai persekutuan. Boleh cikgu bulatkan ya. Senarai persekutuan sebenarnya apa yang ada dalam tu? Senarai persekutuan dia akan explain, dia akan elaboratekan tentang kuasa kerajaan persekutuan yang luas, meliputi skop kepentingan apa tahu? Kepentingan nasional, iaitu kepentingan kebangsaan, dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Sebagai contoh, kalau kamu lihat macam akta-akta ataupun undang-undang yang berkaitan dengan COVID-19. Akta berkaitan COVID-19 ni siapa yang buat? Kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan? Kamu rasa kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan yang buat undang-undang COVID?
Baru-baru ni kerajaan persekutuan buat undang-undang COVID, siapa yang tak pakai mask secara betul. Baru-baru ni semalam cikgu tengok ya, ada seorang telah didenda. Okey, ya betul. Okey, undang-undang COVID dibuat oleh persekutuan, dan kalau kamu lihat semalam ada berita tentang seorang lelaki telah didenda sebanyak RM10,000 kerana memakai mask di dagu. Dia tak tutup mulut. Okey, dia tak tutup semua ni, dia pakai di dagu. Dendanya berapa? RM10,000. Banyak. Dan kalau kita lihat siapa yang buat undang-undang ni? Itulah dia, okey, di parlimen. Yang buat undang-undang itu adalah parlimen di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Yes, RM10,000 terbang macam tu je, bertabahlah. Nampak tak? Jadi kuasa kerajaan persekutuan ni lebih kuat, lebih besar. Betul Dini. Okey. Baik. Menangis member tu, betul. Semalam cikgu tengok berita tu ya. Dan antara yang terkandung, it's okay Azim, senarai persekutuan termasuklah tentang apa tahu? Tentang hal ehwal luar negeri. Maksudnya, kalau katakan kerajaan nak buat hubungan dengan kerajaan luar negeri, contohnya kerajaan Indonesia, kerajaan China, kerajaan negeri Selangor tak boleh. Dia mesti melalui kerajaan persekutuan. Maknanya kena melalui Putrajaya untuk buat hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar negara. Jadi itu kamu kena faham. Itu maksud hal ehwal luar negeri. Kemudian pertahanan dan juga keselamatan dalam negeri. Maknanya apa? Polis, kemudian juga tentera. Itu semua di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kemudian pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, maknanya kerakyatan. Kemudian keuangan kerajaan, itu semua di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Kemudian perhubungan dan pengangkutan. Maknanya perhubungan macam apa tahu? Macam isu peningkatan, upgrade daripada 3G kepada 4G kepada 5G. Sekarang ni kan 5G kan. Sekarang ni nak masuk 5G dah. Tapi cikgu dah start ke 5G? Diorang dah sediakan kabel untuk 5G, tapi cikgu rasa belum capai 5G lagi tu. 5G tu pun itu sebenarnya dilakukan oleh kerajaan persekutuan. 5G ya. Region tak jauh. Yes, 5G, tapi 5G lagi laju. Kamu tahu tak, sekarang ni macam cikgu pakai Unify ni kan, sebenarnya dia punya speed cuma dia kata cikgu ambil speed yang package 30 Mbps je. Tetapi bila cikgu cek Wi-Fi test tadi, dekat sini saja lebih kurang dalam 10 hingga 12 je. 10 hingga 12, kadang-kadang turun sampai 9 Mbps. Nampak tak? Punyalah lemah. Kemudian cikgu buatlah dekat USJ, kat rumah baru tu. Dan kat rumah baru tu cikgu pasangkan time fiber optiknya, time. Bila buat time fiber optik, cikgu test dekat sana tadi kan, walaupun jauh daripada wifi tu, wifi modem, jauh sampai masuk ke bilik belakang pun, cikgu punya wifi speed dia adalah lebih kurang dalam boleh dapat 90 Mbps hingga 120 Mbps. Mak ai laju gila. Kemudian bila cikgu sambungkan kepada kabel kabel time punya wifi, bila sambung dan onkan laptop kan, dia punya speed boleh cecah 390 Mbps. Laju gila lah kan. Jadi urusan betul. Unify je memang slow, bayar je nak cepat. Memang laju betul. Jadi cikgu cakap, sampai cikgu cakap kan, padahal cikgu ambil package yang 500 Mbps. So cikgu cakap dengan time tadi ada yang lagi speed lagi laju tak? Ada, 1 gig. 1 gig Mbps. Cikgu cakap dengan dia, laju-laju tu nak pergi mana? Laju betul. Mau tertinggal tu ni kan. Memang laju gila lah. Jadi boleh ada 1 terabyte. So far tak tahu lagi, tapi yang cikgu tahu 1 gig lah, 1 GB lah. Memang 1 GB pun tak payah 1 GB lah, 100 Mbps. Kalau betul-betul capai 100 Mbps pun dah laju gila dah.
Tapi Unify memang macam tu. Jadi cikgu cakap tak boleh nak buat apa lah. Kan? Jadi tukar kepada time kat sana lah. So hopefully kat sana insyaAllah tak ada lagi lagging dan juga menyebabkan kita punya kelas lebih lancar lah. Bakar je lah Unify. Jangan marah. Okay. Baik. Kemudian yang pengangkutan, kamu tahu tak yang urusan berkaitan dengan LRT, MRT yang dibina sepanjang Kuala Lumpur dan juga Selangor semua tu kan? Itu semua adalah urusan kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Urusan kerajaan persekutuan. So, itulah senarai-senarai persekutuan. Begitu juga pelajaran, segala urusan pelajaran daripada peringkat sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, segalanya UPSR, PT3 dan juga SPM, itu semua adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Begitu juga perubatan dan kesihatan. Yang orang kata apa? Kecoh semua orang suruh ambil vaksin semua kan? Suruh ambil vaksin COVID semua kan? Itu semua adalah bidang kuasa kerajaan persekutuan. So, kalau kamu boleh bayangkan apa yang berlaku di sekeliling kamu dan kaitkan dengan siapakah bidang kuasa yang berkuasa di situ, kamu akan faham bahawa ini adalah bidang kuasa persekutuan. Ini adalah bidang kuasa negeri. So far inilah dia senarai persekutuan, iaitu senarai bidang tugas kerajaan persekutuan yang berpusat di mana? Berpusat di Putrajaya. Okey. Baik, so ini di Putrajaya lah. Tak payahlah kita lihat Putrajaya sebab selalu dah pergi. Okey. Kemudian, kuasa kerajaan negeri pula. Kerajaan negeri, okey, setiap negeri, semua negeri di Malaysia ada Dewan Undangan Negeri ataupun dipanggil DUN yang mempunyai kuasa untuk apa tahu? Menggubal undang-undang bagi negerinya sahaja. Jadi, kuasa pemerintahan kerajaan negeri ini meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai negeri. Dan apakah senarai negeri itu? So, senarai negeri itu termasuklah undang-undang Islam. Kemudian juga berkaitan dengan hal tanah, berkaitan dengan pertanian dan perhutanan dalam negeri itu. Kemudian berkaitan dengan kerajaan tempatan. Cikgu dah mention kan, kerajaan tempatan tu maksudnya apa? Iaitu majlis-majlis daerah. Contohnya MBSA, MBPJ, kemudian juga majlis daerah yang ada. Kalau ada nama majlis daerah, itulah dipanggil kerajaan tempatan. Ya, boleh faham. Dan juga berkaitan dengan Hari Kelepasan Negeri. Ini Hari Kelepasan Negeri maksudnya hari cuti bagi negeri itu ya. Sebab itu, kita nampak bahawa bila senarai negeri, ada negeri-negeri yang berbeza undang-undangnya. Contohnya kalau macam di Perak, kita ambil undang-undang Islam contohnya, kalau undang-undang Islam di Perak, kalau seorang lelaki yang telah beristeri ingin berkahwin lagi, maka dia kena minta izin daripada isterinya. Tetapi kalau di Perlis, kalau nak kahwin satu lagi, maka tidak perlu untuk meminta keizinan daripada isterinya. Berbeza. Nampak tak? So siapa yang memutuskan untuk perbezaan undang-undang itu? Itu adalah kuasa kerajaan negeri. Nampak? Jadi undang-undang Islam tu merangkumi perkara-perkara yang berkaitan peraturan lah. Hukum tetap hukum, kan? Hukum tetap hukum. Tapi peraturan boleh diubah suai lagi. Baik. Begitu juga tanah, pertanian, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Perasan tak bahawa negeri-negeri seperti apa? Johor, Kelantan, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Kalau tak silap cikgu, diorang bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Manakala hari Ahad diorang sekolah. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Kalau tak silap cikgu, yes, betul kan? Betul. Tapi di negeri-negeri lain seperti Selangor semua kan, Sabtu Ahad cuti. Mula pada hari Isnin. Ya, betul. Kelantan pun sama. So itu siapa yang tentukan? Itu kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri ya. Jadi bila kita dah tahu, patutlah kalau kita
Okey, macam cikgu cakap hari tu kan, kalau kita ada urusan tanah, ada urusan undang-undang Islam, kita jangan pergi ke Putrajaya. Kita pergi kepada kerajaan negeri. Baru betul tempatnya. Baru betul tempatnya ya. Baik. Tetapi begitu juga ada satu lagi yang uniknya, iaitu adanya senarai bersama. Kalau salah malu. Ya. Senarai bersama ni maknanya apa? Senarai yang kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dua-dua buat. Dua-dua buat bersama-sama. Iaitu senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen mewakili kerajaan persekutuan dan DUN mewakili kerajaan negeri menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Sekiranya ada percanggahan bagi perkara di bawah senarai bersama itu, maka undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen, maknanya kuasa kerajaan persekutuan, haruslah dipatuhi. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya kerajaan persekutuan dia lebih berkuasa daripada kerajaan negeri. Itu yang berlaku. So kalau kita lihat, antara perkara-perkara yang terkandung dalam senarai bersama ini adalah seperti kebajikan awam. Maknanya kebajikan berkaitan apa? Kehidupan masyarakat yang susah, kehidupan masyarakat yang daif, miskin. Itu kebajikan awam, itu kedua-dua. Kerajaan persekutuan buat, kerajaan negeri pun buat. Begitu juga biasiswa. Betul, charity, yes. Charity kedua-dua kerajaan buat. Kedua-dua kerajaan buat. Biasiswa, kedua-dua kerajaan pun buat. Perlindungan haiwan liar dan taman negara pun kedua-dua kerajaan pun buat. Hidupan haiwan-haiwan liar yang spesies terancam seperti tapir, seperti gajah, buaya darat, tu semua kena lindungi. Itu sebab nak pupus lah tu. Dah nak pupus. Ya, okey, baik. Buaya darat, buaya darat dah nak pupus lah tu. Kan? Semua orang nak jadi baik dah. Okey, baik, seterusnya. Okey, ramai lagi rasanya. Oh, okey. Baik, tak tahu pula. Almaklumlah, cikgu tak check pun. So Dini Hazira rupanya, mungkin Dini Hazira telah menemui banyak buaya-buaya tu kan. Okey. So tak apa. Okey, selamatkan diri anda ya. Okey, ya Allah, geng buaya. Okey. So itulah yang berlaku. Mohon kerajaan persekutuan tindakan. Aduh, ya. Masin ke macam tu? Okey, ya. Ada ke buaya darat? Ada. Syimir kau ni kan. Baik. Buaya darat tu yang buaya yang tutu lah. Buaya yang tutu memang buaya darat lah. Yang tutu. Ada Syimir, ada. Kan? Yang tutu. Oh, tutu. Alah, Syimir, kau tak faham kan? Kau buat-buat faham sudah. Jangan melawan cakap orang perempuan. Nanti kan kau kalah, tak payah. Ya kan aja. Ya kan aja. Okey, baik. Okey. So, itu. Okey, berkaitan dengan perlindungan haiwan liar dan taman negara. Betul. Betul Ziman. Kesian orang lelaki. Kan? Apa Syimil perempuan pula? Syimil lelaki lah. Kan? Syimil lelaki le. Dari hari tu Dini Azira salah. Aduh, yai. Okey. Baik. Tak apa. Okey, kesilapan itu boleh dimaafkan lagi ya. Baik. Kemudian kita lihat, ya ampun. Kemudian kita lihat perancangan bandar dan luar bandar juga adalah senarai bersama. Kesihatan awam, kebersihan dan juga pencegahan penyakit juga. Contoh macam COVID ni kan, pencegahan penyakit. So kedua-dua kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kena buat. Kebudayaan dan sukan pun kedua-dua kerajaan negeri buat. Dan juga perumahan juga kedua-dua kerajaan buat. Ini senarai bersama. So ada senarai persekutuan, ada senarai negeri dan ada senarai bersama. Itu di situ ya. Tetapi ada sedikit peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Ada tambahan, sikit tambahan lah. Iaitu contohnya kerajaan negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan
untuk menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. So antara tambahan kepada senarai negeri bagi bagi Sarawak dan Sabah adalah termasuklah mereka boleh amalkan undang-undang dan adat anak negeri. Maknanya undang-undang adat bagi negeri itu. Kalau kita katakan anak negeri itu siapa cikgu? Anak negeri itu ialah warga negeri Sarawak dan Sabah. Sebab kita tahu warga negeri Sarawak dan Sabah ni ramai kita kata bermacam-macam suku kaum, Kadazan, Iban dan juga pelbagai lagi. Jadi mereka perlukan satu undang-undang dan adat untuk anak negeri itu. Dan mereka juga ada mahkamah anak negeri dan di sana juga ada kereta api di Sabah. Di Sabah ada kereta api ya. Ada kereta api tapi pendek je kot daripada Beaufort sampai ke Kota Kinabalu. Dan antara tambahan bagi senarai bersama untuk Sarawak dan Sabah termasuklah ada undang-undang diri berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya. Berkaitan dengan undang-undang keluarga. Jap. Sebenarnya penceraian ke perceraian ya? Betul ke perkataan tu? Penceraian ke perceraian? Okey. Penceraian ke cerai, cerah. Perceraian ke penceraian? Cikgu rasa pun pen. Sebabnya kalau kita ambil contoh perkataan lain yang bermula dengan C. Contohnya selain daripada cerai, contohnya capai. Kita tak kata percapaian tapi pencapaian. Betul juga Kemudian satu lagi kita ambil perkataan mana ada cantik. Maknanya capai pencapaian. Maknanya kalau cerai, penceraian. Betul lah. Mungkin kalau kita dah biasa gunakan perceraian tu, maknanya mungkin imbuhan kita selama ini salah. Selama ini imbuhan kita itu salah. Rupanya ejaan betul ialah penceraian. Tata bahasa. Yes, betul. Okey. So, kita lihat di sini, penyelidikan pertanian dan perhutanan serta pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan juga dilakukan bersama-sama antara Sarawak Sabah dan juga Kerajaan Persekutuan. Kemudian pilihan raya bagi Dewan Negeri juga dilakukan bersama-sama oleh Sarawak Sabah dan juga Kerajaan Persekutuan. Dan di bawah Akta Imigresen 1963 Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Maksudnya apa? Maksudnya Sabah Sarawak diorang ada satu akta Imigresen 1963 di mana kalau seandainya rakyat daripada semenanjung Malaysia kalau nak pergi ke Sarawak dan Sabah, kalau nak pergi ke Sarawak dan Sabah kena ada pasport. Kena ada pasport. Tapi kalau tak silap cikgu, penggunaan pasport itu telah dimansuhkan sekitar tahun 1988-89 macam tu. Telah dimansuhkan. Kerana apa? Kerana kenapa perlukan pasport untuk pergi ke negeri dalam negara sendiri kan? Jadi sebenarnya Sarawak dan Sabah dia gunakan pasport tu untuk apa tahu? Untuk mengawal keluar masuk rakyat tempatan. Di mana dikhawatiri orang-orang daripada semenanjung Malaysia ni akan pergi ke sana untuk tinggal di sana dan menggunakan pelbagai kemudahan di sana. Jadi sebab itu digunakan pasport. Jadi tapi telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan penggunaan itu. Kelakar sebenarnya. Sebab pergi ke Sarawak Sabah pun ada pasport. Dan satu lagi fakta yang kelakar, sehingga tahun 1990 kalau tak cikgu, 1990 TV ada lesen. Ada lesen TV. Lesen TV tu kamu kena paparkan di
paparkan di atas dinding, di atas TV. Atas TV, kemudian atas tu ada dinding kan. So letakkan tampal kat dinding tu. So kalau siapa-siapa siapa-siapa dia punya ni tau. Dia ada dia punya pegawai penguasa jabatan penerangan. Dia orang akan buat rondaan. Kalau tak ada lesen TV tu maka boleh didenda. Lesen TV ya, tapi telah dimansuhkan lah. Telah dimansuhkan juga lesen tu ya. Jadi sekarang ni sebab itu kalau kadang-kadang semua orang ada TV, kadang-kadang bukan satu, ada 2 3 TV ya. Tahun bila tu, lama juga Umairah. Daripada tahun 70-an sampai tahun 90-an jugalah. Betul Dinia Zira, betul. Ada lesen TV. Lesen TV ya. Kemudian zaman dulu mana ada Netflix pandai? Tak ada. Zaman dulu semuanya kan. Semuanya cuma ada TV1, TV2, TV3. Tu je, 3 channel je. Buka satu, TV1. Tak best, tukar TV2. Tak best lagi, tukar TV3. Dulu TV mana ada remote. Kena bangun berdiri. Pusing. Habis TV3, pusing balik TV1, TV2, TV3. Tak best, pusing lagi. TV1, 2, 3. Okey. Kan? Sebab itu orang-orang dulu kan, iklan pun hafal. Punyalah boring kan. Bila TV lepas tu ada drama, lepas tu ada iklan. Iklan pun bunyi lagu iklan pun dia hafalnya. Kan? Kan? Sebab itu kalau kamu pernah dengar macam lagu-lagu kan, macam Joy Orange, Joy Apple, Mangga dan Jambu Batu, tu lagu iklan lah tu. Okay. Tu lagu iklan. Yeah. Joy untuk satu. Yeah. Itu sebenarnya. Yeah. Cikgu. Yeah. Apollo. Itu satu. Dendang datang lagi. Siap boleh hafal. Kan? Ada melazatkan. Ingat semua tu. Sebab boringnya pasal 3 channel je. Jadi kelas iklan ke ni. Jadi itulah apa. Kismis tak tahu, tak ingat. Okey. Punyalah boring zaman dulu. Sekarang ni kan, tapi kita orang dulu tengok juga TV tau. Korang ni sekarang ni mak ai daripada channel 01 tu, 101 tu, 01, 102, 103, 104, 211 tu sampailah channel wrestling lah, HBO lah apa semua beratus sampai ke hujung-hujung sukan lah apa semua kan. Tutup kan. Bosan, kemudian cakap dengan adik apa? Tak ada cerita. Boleh 100 channel tu tak ada cerita. La ilaha illallah. Betul. Lepas tu tutup TV. Ilah, kita orang 3 pun melayan. Kau orang 100 channel tak layan. Ya ilaha illallah. Boleh cakap tak ada cerita. Aduh. Alah, korang ni kan. Macam-macam korang ni. Kan? Tapi mungkin TV tu perlu ada sebab apa? Kalau siapa-siapa yang ada apa pembantu rumah tu bolehlah berebut dengan Bibi kan. Bibi mau tengok sinetron. Ya, Bibi mau tengok sinetron. Kamu pergi sana, Bibi mau tengok sinetron. Udah, Bibi nangis tengok sinetron. Kau tengok sebelah je. Apa masalah Bibi ni kan? Macam itulah kan. Okey, baik. So berebut remote lagi dengan Bibi ya. Tolong adakan semula cerita Barbie. Sudahlah tu kan. Korang dah besar panjang, umur terkata 5 dah masih lagi layan Barbie ke? Okey. Baik. Jom kita sambung. Tak boleh move on lah. Aduh ya. Barbie best. La ilaha illallah. Hai korang ni. Okey. Jom kita tengok peranan kerajaan tempatan skala. Okey, boleh. Kan. Tak apalah, biarlah dia orang kan. Kan. There's always cartoon in our life. Selalunya kita ni memang ada kartun dalam diri kita sebenarnya. Yes. Okey, baik. Kita lihat. Kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan beza sikit Kita belajar kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan satu lagi kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni adalah kerajaan yang peringkat ketiga yang mana diberi kuasa untuk mentadbir, to manage dan juga untuk melaksanakan tanggungjawab
dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah yang kecil yang telah diwartakan. Kalau mungkin ramai yang tak tahu, cikgu sebenarnya apa maksud perkataan warta? Warta ni sebenarnya isytihar. So kalau diwartakan maknanya diisytiharkan. Kan. Warta berita maknanya apa? Isytiharkan berita. Yes. Diwartakan maknanya diisytiharkan. So, kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai ini yang selalu disebut kalau dalam surat khabar dalam surat khabar ke dalam TV ke dalam internet ke, dia tak panggil kerajaan tempatan, dia panggil pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Selalu kalau kamu baca berita akan sebut tentang pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa tempatan. Maknanya merujuk kepada apa tahu? Majlis daerah. Majlis daerah ataupun majlis bandaraya tempat itulah. Itu dikatakan pihak berkuasa tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan sebenarnya berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi contohnya macam kalau katakan isu apa? Isu sampah. Sampah terlalu banyak di kawasan Petaling Jaya ini. Sampah telah berkumpul di sini dan menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan juga apakah yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan? Bila sebut pihak berkuasa tempatan, maknanya dia rujuk kepada majlis daerah lah. Dia bukan rujuk pada kerajaan negeri. Dia rujuk kepada kerajaan pihak berkuasa tempatan. Itu nak senang faham ya. Yes. So, kerajaan tempatan. Yes. Kerajaan tempatan adalah perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat. Serta berperanan memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. So fungsinya banyak. Fungsinya banyak dan fungsi kerajaan tempatan merangkumi semua jenis kerajaan tempatan, sama ada majlis bandaraya, majlis perbandaran ataupun juga majlis daerah. So kalau majlis daerah, majlis perbandaran, majlis bandaraya itu semua adalah kerajaan tempatan. Dan kalau kita lihat inilah dia fungsi kerajaan tempatan banyak. Kerajaan tempatan banyak, iaitu antaranya kalau kita lihat mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja atau peniaga, menyediakan perkhidmatan pembersihan sampah, kemudian membangunkan perumahan-perumahan awam, begitu juga menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, begitu juga menyediakan pasukan bantuan dan pasukan penyelamat, begitu juga menjaga kesihatan awam. Ni gambar sembuh asap untuk nyamuk kan. Kemudian mengindahkan kawasan tu, landscape cantik yang ada di kawasan daerah kamu. Landscape itu sebenarnya dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan lah, majlis daerah tu. Dan menyenggara sistem saliran. Kemudian menyenggara jalan raya, menyediakan kemudahan awam dan juga menyediakan perkhidmatan kecemasan. Baik, soalan Idina. Okey, kena bayar ke kalau nak ada lesen? Lesen apa? Lesen meniaga ni. Memang kena ada. Memang kena ada. Ya, kena ada. Memang kena ada. Unless, kecuali kalau kamu berniaga yang secara short term. Contohnya, kamu berniaga nasi lemak. Daripada pagi, dalam pukul 7 tu, sampailah pukul 9 atau 9.30. Kalau jangka pendek tu, itu tak perlu. Itu tak perlu. Tapi kalau kamu memang berniaga daripada tengah hari, bawa ke petang, bawa ke malam, itu memang kena ada lesen. Memang kena mohon lesen. Lesen perniagaan. Lesen perniagaan. Apa jaga? Apa macam kat Lazada, mana ada free of charge? Engkau ni kan. Yes, supermarket kena. Supermarket kena. Kedai kena ada lesen. Semua jenis perniagaan kena ada lesen. Semua. Yes, semua. Even 7-Eleven pun kena ada lesen semua. Siapa yang kutip? Ni pihak kerajaan tempatan lah. Bila kamu nak buat lesen, kamu kena pergi ke majlis daerah tu ataupun pejabat majlis perbandaran tu. Even Bazar Ramadan pun kena ada lesen. Bazar Ramadan. Sebab itu Bazar Ramadan, dia akan buka untuk Bazar Ramadan dan semua orang kena apply. Dan juga bila apply, kena bayar lesen lah, kena bayar cukai. Yes. Itulah dia.
Orang yang buat bisnes online tu kena juga ke? Okey, secara umumnya tak ada. Orang yang buat bisnes online tak perlukan lesen. Dia tak perlukan lesen. Sebab dia tak ada premis. Ikut cara perniagaan dia. Yes. Dan kalau nak ada lesen berniaga ni, mesti ada apa tahu? Mesti ada SSM, mesti daftar dengan syarikat. Kalau niaga online tak ada. Unless kalau niaga online ni, kalau kamu ada premis. Contohnya memang kamu jual online. Contohnya kamu jual tilam lah, ataupun tilam ke, ataupun tuala ke, kain ke kan. Tapi kamu ada kedai. So kedai kamu kena register. Tapi kamu buat bisnes secara online. Kamu promote secara online, kemudian COD, kemudian postage apa semua kan. Itu memang buat online. So itu kena register. Sebab ada tempat, ada premis. So kalau okay, yes, jual tepung kenapa? Jual tepung tak perlu. Kalau jual tepung sikit-sikit tak perlulah. Okay. So kena ada. Dan kalau kamu berniaga, contohnya kalau berniaga di kawasan Shah Alam, okay, kamu kena kamu kena bayar lesen kepada MBSA lah. Kalau kamu berniaga di Kajang, so kamu kena bayar di Majlis Perbandaran Kajang. Dia ikut tempat. Dia ikut tempat. So kamu kena bayar, kena dapatkan lesen tu. Ya, Shimir. Okay. So inilah fungsi kerajaan tempatannya yang banyak mengeluarkan, menjalankan segala urusan berkaitan dengan berkaitan dengan rakyat. Dia yang jalankan kerja. Okay. So kalau kita lihat di sini ya, pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan ini menggambarkan kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melicinkan tadbir urus negara. So setiap peringkat kerajaan dalam persekutuan ada peranan masing-masing untuk membentuk pentadbiran yang berwibawa bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Nampak tak? Maknanya apa? Kerajaan persekutuan ada tanggungjawab dia. Kerajaan negeri ada tanggungjawab dia. Kerajaan tempatan pun ada tanggungjawab dia. Kalau salah satu tu tak jalankan tanggungjawab, habislah. Pentadbiran tidak berjalan dengan lancar dan juga menyebabkan timbul masalah-masalah lain. Dan kalau kamu lihat kepada skop yang lebih kecil, macam dalam keluarga, okey, bapa kena mainkan peranan, ibu kena mainkan peranan, anak yang sulung kena mainkan peranan, anak yang kedua kena mainkan peranan, anak yang bongsu pun kena mainkan peranan. Masing-masing ada fungsi masing-masing. So, akan berlaku ketidakstabilan kalau salah satunya tidak menjalankan tanggungjawab dia. Betul? Kan? So, itu sebenarnya yang kita lihat. Macam analogi terhadap kuasa kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Dan kucing pun mainkan peranan. Ya, kucing pun mainkan peranan. Yes. Cuma zaman sekarang ni cikgu lihat ramai di antara orang-orang kita ramai di antara orang-orang kita ni yang perkahwinan ataupun sesuatu keluarga itu menjadi porak-peranda apabila bapa atau ibu tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Contohnya kalau sekarang ni zaman apa tahu, banyak yang ibu bekerja, bapa tak kerja. Bapa duduk rumah jaga anak-anak. Okey, yang cari makan, yang cari rezeki ibu pula. So itu sebenarnya dah seolah-olah apa tahu? Kerajaan negeri buat kerajaan pusat pula buat buat tanggungjawab kerajaan negeri ataupun buat tanggungjawab kerajaan tempatan. Sebenarnya itu salah. Itu salah. Yes. Jangan jadi macam tu. Okey. Kepada para pelajar lelaki kat sini, ingat, jangan suka duduk di rumah dan mengharapkan pendapatan daripada isteri. No. Betul. Yes, kamu sendiri kena berusaha mencari rezeki. Jangan Ya, betul. So tapi sebenarnya zaman sekarang ni banyak berlaku macam tu. Sebab itu sistem keluarga menjadi porak-peranda. Mudah berlaku perceraian dan sebagainya. Azim, kamu tak pernah Cikgu pernah tengok.
Dan dia bangga lagi. Aku nak buat apa? Aku relax lah. Aku jaga anak, aku hantar anak pergi sekolah. Aku ini, aku itu je lah. Tapi lepas tu aku relax lah. Aku masak apa semua kan. Lepas tu bini aku balik lah. Bini aku yang sponsor. Boleh macam tu Serius. Cikgu sendiri jumpa. Dan cikgu kata, isi kerja. Yes, betul Anik. Itu yang kita nak. Kan? Macam mana kita nak claim kita beli beras kalau kita tak keluar kerja? Betul. Jadi ingat. Dan yang perempuan pun sama. Pelajar-pelajar perempuan. Kan? Kalau nanti satu masa kamu nak cari suami, paling penting cari suami yang rajin bekerja. Walaupun kerja dia pangkat-pangkat rendah. Yang penting dia rajin bekerja. Jangan dia cari yang malas, suka main game. Sekarang ni banyak lelaki suka main game. Itu avoid lah. Okay. Suka main game aja. Avoid lah. Kan? Asyik-asyik PUBG kan. Itulah pasal. Kan. Okay. Betul Dini Azira. Kan. Jenis PUBG betul. Okay. So itulah hakikatnya. Betul. Tak maksud cikgu kalau asyik 24 jam PUBG dengan ML, sesekali tak apa. Macam cikgu sendiri, sesekali cikgu main drum, cikgu main gitar, cikgu jamming, cikgu pergi studio, cikgu masuk pergi function, buat persembahan majlis kundi kahwin, sesekali tak apa. Sebab itu hobi. Okay, itu hobi. Okay. Joki cikgu. Okay, dapat duit dia. Okay. Okay. Twitch streamer. Alright. Cikgu tak main game, Afrin. Cikgu tak main game. Cikgu tak main game. Okay. Ya, betul. Cikgu tak main game. Memang tak main game. Kan? Tak ada masa nak main game. Habis kuat main gitar je. Alright. So, kita dah habis dengan dengan pembahagian kuasa kerajaan, persekutuan, negeri dan tempatan. Betul cikgu tak main game. Among Us Pro bendanya. Among Us itulah satu-satunya sekali yang cikgu main. Sekali je. Itu pun Yasmin yang ajar. Kemudian Dini Azira pun join. Lepas tu cikgu tak main dah. Sebab rasanya macam tak payahlah kot. Kan? Macam itulah. Sejak ada yang kill cikgu dalam tu. Yalah pernah main. Tapi tak adalah menjadikan dia sebagai salah satu hobi. Okay. Amboi Nik. Nik, ayat engkau tu ayat buaya lah Nik. Okay, baik. Seterusnya. Okay. Alright. So, kita lihat. Okay. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Apakah kerjasamanya? Alright. Sebelum itu. Okay. Berkaitan dengan pembagian kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Masih boleh meneruskan pembelajaran? Boleh? Okay. So kita santai-santai je. Ingat belajar sejarah ni kita santai-santai je. Tak perlu nak pressure sangat. Alright. Jom. Kita tengok. Rupa-rupanya. Rupa siapa cikgu? Rupa diorang ni lah. Rupa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni. Diorang bekerja sama. Okay. Bekerjasama. Kalau kita lihat di sini, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini penting. Untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini meliputi apa tahu? Pembangunan ekonomi, kemudian pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan juga keselamatan. So ada 4. Pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Sebagai contoh, kita lihat kerjasama pembangunan sosioekonomi. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi ini, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi. Kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang akan memberikan bantuan keuangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Wah, bagusnya kerajaan persekutuan. Dan kerajaan negeri pula kenal apa? Kerajaan negeri hanya perlu sediakan tanah
untuk tujuan pembangunan. Sebab tanah tu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi ini kerjasama. Kerjasama ya. Jadi ini sebagai contoh kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebagai contoh kalau kita lihat pembangunan tanah. Di mana kalau kita lihat pada peringkat awal kemerdekaan dulu-dulu ya, kerjasama sosioekonomi ini tertumpu pada apa tahu? Dua perkara, iaitu pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Ini mungkin ada yang first time dengar. Cikgu, apa itu pembangunan in situ? Sebenarnya pembangunan in situ tu maknanya adalah di sini ya, ada dibuat di sini ya, iaitu pembangunan in situ bermaksud pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas, rumah rakyat dan juga pusat pertumbuhan ekonomi desa. Itu in situ. Dan biasanya sebenarnya dia mengambil perkataan apa tu, iaitu perkataan inside. Maknanya in kemudian SITE, inside. Maknanya sebenarnya pembangunan di sesuatu kawasan yang dipilih di situ dan pembangunan itu dilakukan secara fizikal dan banyak penyediaan kemudahan asas lah. In situ maknanya inside, maknanya dalam kat situ, kat kawasan tu. In situ. Manglish. Okay. So ini dua perkara daripada sudut pembangunan tanah. Contohnya pada tahun 1956, kerajaan telah menubuhkan FELDA. Biasa dengar FELDA kan? FELDA ialah Federal Land Development Authority. FELDA. Ataupun dalam bahasa Melayunya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Apa tujuan dia? Untuk mengurus dan salurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah-tanah baru. Jadi kalau kita lihat kejayaan FELDA, FELDA ini telah mendorong kerajaan persekutuan menubuhkan pula Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority ataupun Lembaga Penyatuan, ini FELCRA, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk satukan, pulihkan dan juga bangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Kan? Mungkin Amir kata apa? Apa benda ni tak faham. Sebenarnya kamu tak perlu ingat pun pasal dia punya translate dia tu ya. Kamu ingat dua ni saja, iaitu ada FELDA, ada FELCRA. FELDA tugas dia untuk apa? Untuk pembangunan tanah baru. Maksud pembangunan tanah baru iaitu apa tahu? Hutan-hutan ditebang, dibersihkan, kemudian dibuat pembangunan. Iaitu dibuat rumah-rumah dan juga kawasan hutan itu dibuat tanaman-tanaman pertanian seperti getah dan kelapa sawit. Sebab tu kalau kamu pergi mana-mana FELDA, mesti FELDA tu dia tanaman apa? Getah ataupun tanaman kelapa sawit. Itu FELDA. FELCRA pula sebenarnya tanah tu dah bersih. Dah ada penduduk, dah ada dia punya pertanian tapi tidak secara agresif dan tidak secara ekonomik. Jadi kerajaan negeri akan memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk apa? Take over tanah tu dan jadikan dia satu tempat baru. Tempat baru tu apa? Mungkin kegiatan ekonomi yang baru. Yes, okay. Itu bukan velcro. Kain tu bukan velcro, itu kain lycra. Betul ke lycra? Kan? Lycra kan? Kain tu. Okay. Jadi itulah. Okay, saya tak tahu. Lain kali ambil tahu. Okay. Senang. Okay. Baik, contohnya, ini pembukaan Felda Endau Mersing pada tahun 1959. Nampak tak? Kawasan pun berhutan lagi. Dah ada bersihkan dah. Dan ini gambar Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri kita yang kedua, melawat segitiga jengka iaitu di Pahang. Dan segitiga jengka ialah ilham ataupun idea Tun Abdul Razak Hussein, dan segitiga jengka merupakan
Rancangan pembangunan wilayah pertama diusahakan oleh Felda pada tahun 1996 merangkumi 3 daerah, Temerloh, Jerantut dan juga Maran di Pahang. Sebab itu tiga-tiga daerah ni, Temerloh, Jerantut dan Pahang, banyak kawasan-kawasan Felda dan itu dipanggil segitiga jengka. Melibatkan Temerloh, Jerantut dan juga Maran. Siapa pernah pergi ni tahulah kot. Ada orang Pahang kat sini, ada orang jengka kat sini ada. Okey, kat Selangor ada ke Felda cikgu? Okey. Ya, sebenarnya kat Selangor ada. Okey, iaitu di kawasan yang bersempadan dengan Perak. Seperti Felda Felda Soeharto, Felda Sungai Sembilang. Kemudian sana memang ada Felda. Dia sempadan dengan negeri Perak. So Selangor pun ada Felda. Temerloh Temerloh terkenal dengan ikan patinnya. Temerloh Pahang bang. Temerloh adalah negeri Pahang. So kenapa saya balik Perak tak nampak Felda? Apa pula? Yelah Umairah, memanglah kamu tak nampak Felda. Kamu naik kereta lepas tu tidur. Tahu-tahu dah sampai. Mana nak nampaknya? Okay. Lain kali jangan tidur. Okay. Ini asyik naik kereta je zam tidur. Naik kereta je zam tidur. Kan? Tak tahu kiri kanan jalan apa dah kan. Tahu-tahu dah sampai. Samalah yang perempuan memang macam tu. Mentang-mentang duduk belakang kan. Dah tak tahu nak buat apa dah kereta kan. Semua gelak kan. Kan. Alah, apa bezanya budak lelaki sama juga macam Nash Amir semua kan. Tahu-tahu tidur juga kat belakang kan. Sama je. Kan? Main phone nanti ni. Ya ke Nash? Ya ke? Boleh percaya ke? Betul lah. Cikgu tak tidur. Cikgu tak tidur. Sebab cikgu yang drive. Kan kalau cikgu tidur kan, masa drive kan, buat jalan baru. Kan? Buat jalan baru. Satu hal pula kan. Tak ada kita menikmati pemandangan. Auto gaung ya. Tak. Abang kata istilah orang polis oh dia buat bila ada aksiden langgar pergi masuk gaung ke masuk hutan kan. Oh dia buat jalan baru. Dia buat jalan baru Okey. Aduh ya. Okey. So itu kerjasama pembangunan ni ada hantu galah. Okey. Ingat mabuk tak adalah ingat mabuk. Okey. So itu pembangunan tanah di Felda kawasan-kawasan Felda itu pembangunan tanah itu adalah kita katakan sebagai kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jangan makan durian yang terbikai. Nanti karang mabuk. Kemudian pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970 kerjasama sosioekonomi ini diperluas kepada pembangunan wilayah iaitu pembangunan kawasan berdasarkan kawasan lah iaitu kerajaan persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah-wilayah baru. Contohnya apa? Di sini. Kalau kita lihat contohnya kalau di sini dipanggil apa? Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah iaitu Kedah. Kemudian Pulau Pinang pun ada. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda. Kemudian Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, di sini. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara. Kemudian juga Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah. Dan juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar. Okay. So ini adalah kita kata kawasan-kawasan pembangunan wilayah iaitu pembangunan kawasan. Even di Sarawak pun ada dah sedar Pak. Ya. Kelantan dah sedar Pahang ada anak dara. Tengkorak engkau. Anak dara yang boleh diketengahkanlah. Maknanya Kelantan baru sedar bahawa Pahang ada anak dara yang boleh diketengahkan di Terengganu. Banyaklah kau kan. Okey, suka hati je kan. Okey. Cuba buat cara nak ingat. Ya. Okey. Boleh juga sambung lagi kan. Sambung lagi kan. Kelantan baru sedar yang Pahang ada anak dara okey yang boleh diketengahkan di Terengganu
yang rupanya macam kejora di Johor kan. Macam kejora. Sinaran matamu bak kejora kan. Macam itulah kejora. Pun boleh juga. Pandai-pandailah kau nak sambung. Sudah. Kan. Kau buat cerita pula kan. Okey. Okey, so kita sambung. Agensi Pembangunan di Sarawak. Okey. Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak ada juga, LKTS, dan Lembaga Penyatuan Pemuliharaan Tanah Sarawak iaitu SALKRA. Di Sabah ada Lembaga Kemajuan Tanah Sabah, SLDB. So ini adalah agensi-agensi yang ditubuhkan untuk membangunkan wilayah atau kawasan. Kemudian ada juga pembangunan koridor wilayah. Koridor wilayah. Kita lihat selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek-projek pembangunan. Iaitu, kalau kita lihat pembangunan koridor wilayah ini adalah satu perancangan strategik yang dalam jangka panjang nak memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Maknanya kurang pesat ni maknanya kurang maju untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Contohnya kalau kita lihat di sini iaitu rancangan pembangunan Iskandar atau South Johor Economic Region iaitu di selatan Johor. Ini gambar dia. Pelan projek wilayah pembangunan Iskandar yang dikenali sebagai Iskandar Malaysia. Jadi inilah yang dikatakan. Dia bukan merosot, dia kurang pesat. Okey. Koridor ni sebenarnya merujuk kepada apa tahu? Pembangunan sebenarnya, tetapi pembangunan itu bukan berada di kawasan kawasan di tengah-tengah hutan lagi. Sebab sebelum ini kalau kamu perhatikan, kebanyakannya Dara ke tengah ke Sedar ni kebanyakannya berada di kawasan-kawasan di tengah-tengah hutan. So buka untuk wilayah baru. Tetapi bila kamu tengok macam seperti rancangan pembangunan Iskandar, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, kemudian pantai ni semua kan. Sebenarnya semua ini dia berlangsung di mana tahu? Di kawasan-kawasan iaitu di kawasan di sini. Tepi-tepi laut di sini ya. Di sini, kemudian juga di Kedah di tepi-tepi ni, di Kedah tepi Penang kat situ. So koridor-koridor di Perak di tepi-tepi kat sini. So itu dipanggil koridor. Koridor ni sebenarnya adalah macam balcony lah. Balcony kan kat luar, kat tepi kan. Koridor kan. Sebab itu pembangunan kawasan tepi-tepi tu dipanggil koridor. Pembangunan koridor wilayah. Kenapa dipanggil koridor? Kemungkinan besar kerana apa? Dia berada di tepi-tepi laut. Sebab itu dipanggil koridor. Okay. Dan beranda. Yes, beranda. Betul. Dia macam beranda lah. Koridor kan beranda. Okay. Contohnya, So sebab itu dia banyak berlaku di tepi-tepi. Dan kita lihat ada juga dibuat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di utara Perak. Begitu juga ada di Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mersing, Johor, kemudian wilayah Tengah Sarawak dan juga seluruh Sabah. Sebenarnya dia gunakan nama koridor itulah sebenarnya untuk merealisasikan pembangunan. Dan kalau soalan, ada soalan cepu cemas ni. Soalan cepu cemas kalau tak jawab cemas ni. Okey, kita lihat mengapakah negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah? Siapa tahu? Kenapa negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah? Negeri di pantai barat yang mana? Negeri pantai barat sebenarnya adalah merujuk kepada negeri-negeri yang ada di sini. Okey, iaitu negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan tepi-tepi ni. Ini pantai barat. Kenapa pantai barat dia tidak terlibat? Bagi clue ya. Apa yang ada di kawasan sini? Apa yang ada di kawasan sini? Okey. Ada pelabuhan, pantai, selain daripada tu
Baik. Tak dapat Sebadan Pusat Camwaters Air yang tenang Oh. Okey. Camwater don't sangka tiada buaya okey. Camwater don't sangka tiada buaya. Okey. Air yang tenang, jangan sangka tak ada buaya. Lain macam tu. Okey. Okey. Okey, angin monsun pula ada Selat Melaka. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Korang ni kan tak faham Itulah dulu belajar geografi. Siapa dapat A geografi kat sini? Ada tak sesiapa dapat A geografi? Danush. Oh, dia dapat C. Okey, hampir Okey. Baik. Sebenarnya dapat B. Okey, sebenarnya kejap. Daripada tadi cikgu tengok kan. Okey, dapat ada. Okey, sebenarnya apa yang ada di kawasan tu? Okey, sebenarnya kalau kita lihat kawasan ini, sini kan kawasan ni Selangor. Okey, ni Selangor. Sini Negeri Sembilan. Sini kan Melaka. Okey. So kenapa kawasan negeri-negeri pantai barat seperti ini tak join? Sebab negeri-negeri ini dah maju. Sebab negeri-negeri pantai barat ini telah mengalami kemajuan dan tidak memerlukan sebarang rancangan pembangunan. Nampak tak? Pembangunan koridor wilayah ni adalah untuk wilayah yang kurang pesat. Ya, dia kurang pesat. Maknanya kurang membangun, kurang maju. Yes. Tapi di kawasan di sini ni mana tak majunya? Okey. Apa yang tak majunya, kan? Kawasan ni maju sebab apa? Sinilah kawasan yang paling maju di Malaysia yang cikgu lorekkan ni. Apa kawasan ni? Kawasan yang cikgu lorekkan tu. Kawasan apa yang paling maju tu? Baik. KL? No. Ini semua dipanggil Lembah Kelang. Lembah Kelang ni adalah lembah yang paling maju, kawasan yang paling maju di Malaysia. Lembah Kelang ni. Lembah Kelang lembah yang paling maju. Astro mula-mula pasang kat mana? Kat sini lah. Astro. Asal nama dia lembah. Okey. Sebab kawasan ini terletak di kiri dan kanan Sungai Kelang. Sebab terletak di kiri dan kanan Sungai Kelang. Sebab itu dipanggil Lembah Kelang. Ya, sini saja Lembah Kelang saja ada lebih kurang 3 hingga 5 juta penduduk. Sini saja. KL saja dah 1 juta. KL saja dah 1 juta Belum yang lain-lain lagi tu. So, So di sini Lembah Kelang daripada mana? Daripada Gombak. Gombak pergi KL, KL pergi PJ, PJ pergi ke Subanjaya, Subanjaya pergi Shah Alam, Shah Alam pergi Kelang, Kelang pergi ke Port Klang. Tu semua adalah Lembah Kelang. Apa tanda kemajuan dia? Bila mula-mula Astro diperkenalkan tahun 1992, diorang jual kat sini dulu. Yang kata apa? Yang jualan piring mangkuk ayun tu kan. Mangkuk ayun tu dengan decoder dia. Dulu satu set tu 1,600. Dengan mangkuk ayun dia tu. Sekarang ni, okay. Yes. Sekarang ni kalau katakan apa mangkuk ayun tu dengan decoder tu, pemasangan percuma lagi. Okay. Yes. Kemudian, telefon bimbit. Telefon bimbit mula-mula diperkenalkan kat mana? Dekat Lembah Kelang lah. Kat Malaysia ni. Bukan dekat Perak ke, dekat Johor ke, dekat Penang. Tak. Dekat Lembah Kelang ni. Masa tu masing-masing belagak. Kan? Pergi kedai mamak, bawa phone. Phone pula tu sebesar apa? Phone sebesar. Ada yang sebesar cawan pun ada. Ada yang sebesar kotak. Kotak besar kau. Macam tu. Hello, belagak letak atas meja. Kan? Ada yang yes. Tu semua kat mana? Dekat Lembah Kelang lah. Baling anjing pun boleh mati. Yes.
Satu sedar blok. Okey. So memang inilah dia kawasan yang paling maju. Sebab itu negeri-negeri ataupun kawasan di pantai barat tidak menyertai ataupun tidak tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah. Okey, dan cikgu yakin kamu semua ni berada di Lembah Kelang ke? Semua berada di Lembah Kelang kan? Berada di Lembah Kelang. Yes. Betul. Kan. So, ya tak rasa ke kalau kamu balik kampung kan kamu akan rasa, kan, tak ada wifi lah, kurang, tak ada itulah, tak ada ini semua kan. Sebab semua tu kebanyakannya ada di Lembah Kelang. Kawasan lain tak ada. Okay. Baik, itu berkaitan dengan pembangunan pembangunan kita katakan kerjasama untuk membangunkan wilayah dan juga kerjasama untuk membangunkan tanah-tanah yang ada di sekitar Malaysia inilah. So itu bukti-bukti bukti-bukti kepada kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. So itulah yang kita bincangkan pada hari ini dan yang sempat kita bincangkan pada hari ini. Jadi harap-harapnya kamu boleh faham dan antara kata kunci yang kita kena ingat, okey, berkaitan dengan apa? Cikgu ulang semula ya. Okey, iaitu tentang kuasa, ingat pelbahagian kuasa kerajaan persekutuan iaitu senarai persekutuan. Kemudian yang kedua iaitu kuasa kerajaan negeri, ada senarai kerajaan negeri dan juga ada senarai bersama antara kedua-dua kerajaan dan juga kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kemudian ada peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah membabitkan kedudukan anak bumi ataupun anak negeri itu. Dan kemudian kita lihat tentang peranan kerajaan tempatan iaitu majlis-majlis daerah, majlis bandaran dan juga majlis bandaraya. Dan seterusnya kita lihat kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri dari sudut pembangunan sosioekonomi, pembangunan tanah dan juga pembangunan wilayah. So kita rasa macam berbangga kerana apa tahu? Kita punya negara ni oleh kerana adanya kuasa kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, mereka semua telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan cemerlang. Sebab itu kita dah 63 tahun ini kan, kita nampak kemajuan. Kemajuan Malaysia memang kita nampak. Tetapi mungkin akan ada yang cuma mungkin ada yang akan mempertikaikan, iaitu kata apa? Habis tu cikgu kita orang tengok pergolakan, berebut jawatan lah, nak turunkan undi tak percaya kepada Perdana Menteri apa semua kan. Jangan risau. Itu hanya apa tahu? Itu hanya di kalangan pemimpin-pemimpin. Okey, pemimpin-pemimpin tu. Sebenarnya bertukarlah pemimpin siapa pun, kaki tangan kerajaan ni tetap jalankan kerja macam biasa. Kamu jangan risau yang itu. Jangan risau yang itu. Okey, bertukarlah pemimpin siapa pun, kaki tangan kerajaan tu tetap kerja macam biasa. Tak ada efek pun. Cuma satu yang kita risaukan Jauh Zamira iaitu betul. Yang kita risaukan ialah Malaysia banyak hutang. Okey, sekarang ni mencecah 800 bilion 800 bilion maknanya 800 ribu juta. So itu adalah satu amount yang banyak. Yes, banyak. Dan untuk membayarnya cikgu tak rasa boleh habis dalam tempoh 3-4 tahun. Kita hutang banyak dengan Bank Dunia dan juga ada hutang dengan KWSP, Lembaga Tabung Haji, senarai bersama dan peranan kerajaan di bawah kuasa kerajaan negeri ke. Okey. Senarai bersama iaitu senarai antara kerajaan kuasa kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah, okey, dia ada dua juga. Untuk Sarawak dan Sabah ada senarai negeri dan ada senarai bersama. Senarai bersama maknanya kerajaan Sabah Sarawak dengan kerajaan persekutuan lah. Senarai negeri maknanya senarai negeri tambahan kepada Sarawak dan Sabah. Itu je perbezaan dia. Sebanyak semakin turun. Terima kasih banyak Dini Hazira untuk maklumat. Sebanyak 1063. Alhamdulillah. Nampaknya trend benar-benar trend menurun ya.
daripada 16 turun pada 15, 14, 13, 12, semalam 12 dan hari ni 1063. Alhamdulillah. So semakin berkurangan. So cikgu harap-harap supaya ya, boleh sekolah, boleh bazar, boleh berterawih, okey. Dan paling penting boleh rentas negeri. Bolehlah cikgu hujung bulan ni nak bercuti sekejap. Penatlah hari-hari kelas, hari-hari kelas. Nak bercuti sekejap. Okey, alhamdulillah. Ya, dah boleh pergi bazar ya, betul. Alhamdulillah. Dah rindu sekolah ya. Nak pergi loyat juga. Okey. Masing-masing dah rindu sekolah ya. Alhamdulillah. Okey. Baik, ada sebarang bahagian yang kamu tak faham? Yang lain mendiamkan diri ni seperti Afiq, Ain, Al-Afiq, begitu juga Ammar, okey, dan juga Atira, Danish Akmal. Macam mana? Boleh faham ke? Senyap aja ni. Dia orang ni semua kat dalam grup chat ni memang banyak-banyak dia punya tu. Tapi tu sampai lagi holiday. Ya. Faiz Nazran, Fazana Faizul. Buaya darat tu apa? Ya Allah Syimin, kau ni memang betul-betul lurus kau ya. Okey, ini soalan ni cikgu kena berikan minta kepada orang yang selalu jumpa buaya darat lah, iaitu Dini Hazirah. Sila Dini Hazirah berikan definisi bagi buaya darat ya. Hanifah Risha. Buaya darat tu Syimeh. Ya Allah, aku tak tahu ke? Okay. Itu jenis yang apa tu? Suka try banyak-banyak perempuan lah. Faham tak? Itu bagi saya lah, dia suka try banyak-banyak perempuan dekat, kisah dekat PUBG ke apa ke, baru macam tu lah. Takkanlah kau tak tahu Syimeh. Aduh. Itu penjelasannya. Tapi kenapa buaya? Sebab buaya ni sebenarnya disamakan dengan buaya sebab apa? Buaya ni pantang jumpa mangsa dia ngap. Pantang dia jumpa mangsa dia akan ngap. Tu buaya lah tu. Ya. Kan. Ya. Helang kira menyambar untuk makan. Tapi kalau yang buaya ni kadang-kadang dia ngap tu, kemudian dia letakkan setempat. Dia tunggu busuk baru dia makan. Kemudian dia jumpa lagi, dia ngap lagi, letak setempat. Tu perumpamaannya buaya. Ya, Syimir, Allahu Akbar. Welcome to Malaysia. Rasa macam orang baru masuk Malaysia je. Welcome to Malaysia, Syimir. Okay. Alright. Just joke lah. Tapi itulah kategori kategori buaya darat. Okay. Mainlah PUBG penuh buaya. Itulah. Kan. Sian dia. Okay. Tu kan. Ramai telah berpengalaman. Tapi buaya paling setia cikgu. Yes. Sebenarnya dalam fakta, buaya adalah paling setia dengan pasangannya. Betul. Betul. Itu memang betul. Buaya paling setia dengan pasangannya. Kan. Kau tiba-tiba nak puji diri sendiri. Aduh. Yai. Okay. Tak, buaya yang sebenar, betul-betul buaya yang di air itulah. Memang betul-betul memang dia memang setia kepada pasangannya. Buaya sebenar lah. Tapi kalau buaya darat ni, okay. Buaya darat ni bahaya tu cikgu. Banyak kali dah kena cikgu. Tak boleh lah, janganlah jadi buaya darat cikgu. Bukan cikgu lah, cikgu dah kahwin kan. Aduh, ya. Okey. Macam mana dia tahu dia setia? Macam mana dia tahu dia setia? Kan? Setia ni dia tak cakap tau.